إلى حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وخصوصا إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى روح شيخنا الشيخ أحمد فهمي بن زمزم بن جريء النبي محمد الله تعالى، وإلى معلمينا وإلى والدينا شألهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين. اللهم إنا نسألك من الله العظيم الذي ما كان عرش الله العظيم أقام بعول من الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذكر عظيم على نبي الله العظيم بقدر عظيم ذات الله العظيم في كل محت ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا خلق عظيم. وسلم عليه وعلى أنفس ذلك اجمع بيننا وبينه كما جمعت من الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما، وجعله يا رب روح لذاتي من جميع جفننا قبل الآخرة يا عظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل محت ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل محت ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل محت ونفس عدد ما وسع علم الله. Amma ba'd. Bahagia pengurusi masjid, tuan imam, pegawai-pegawai masjid, seluruh hajatan kuasa masjid, pimpinan masyarakat, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpah kurnia rahmat Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh dengan kemuliaan ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua. Walaupun saya kali kedua datang ke masjid Gong Tun Asek ni dalam program daurah kitab dan juga program kursus umrah pada kali ini, dan alhamdulillah pada kali ini kita dapat meluangkan masa untuk kita bertazkirah selepas daripada maghrib ini. Semoga insya-Allah tazkirah peringatan itu yang mana untuk memberi manfaat kepada kita semua. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam surat tazkirah yang ringkas ini saya nak mengajak kita semua untuk sama-sama kita muhasabah di mana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah kita melalui 3 alam yang lalu, bermula daripada alam arwah, alam ruh, kemudian kita berpindah ke alam zuriat, kita berada dalam badan ayah kita,
di sulbi ayah kita. Kemudian kita dipindahkan ke alam yang ketiga, iaitu alam rahim. Dan sekarang kita berada di alam yang keempat, iaitu alam dunia. Alam dunia ni kita tak lama, hanya sekadar tempat persinggahan sementara waktu sebelum kita dijemput untuk meneruskan langkah kita menuju ke alam yang kelima, iaitu alam barzakh. Alam barzakh lebih lama daripada alam dunia. Alam dunia ini yang mana yang kita tak lama. Ketika mana kita berada di alam rahim, Allah Subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kepada tempoh kita berada selama kita berada di atas muka bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala dibekalkan dengan 4 perkara antaranya. Yang pertama, kita dibekalkan dengan usia, umur. Si fulan bin si fulan, tempoh Allah Ta'ala beri kepada dia untuk berada di atas dunia 50 tahun. Dia ni pula Allah bagi usia tempoh di atas dunia hanya 40 tahun. Ada juga yang Allah Ta'ala bagi di atas dunia ni 70 tahun, ada sehingga 100 tahun, ada yang tak sampai. Dalam tempoh yang singkat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala nak melihat sejauh mana kita melakukan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu di antara firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sebaca surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bagi kita ini kehidupan dan juga kematian ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bagi memuji kamu siapakah di kalangan kamu yang menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita berada di atas dunia ini, iaitu akal. Akal, dan Allah beri juga nafsu. Sebab sebagai seorang hamba Allah yang Allah Ta'ala ciptakan di atas muka bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh qala dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah Ta'ala ketika mana nak menciptakan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Ketika itu malaikat bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha, sentiasa bertasbih dengan kamu, sentiasa bertakdis dengan kamu, sentiasa Subhanahu wa ta'ala. Apa jawapan Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang mana yang kamu tidak ketahui.
Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala ciptakan manusia ini di syurga. Dia tak cipta kat tempat lain, cipta di syurga. Ciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam di syurga, kemudian diikuti dengan ciptaan Siti Hawa sebagai pasangan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam dicampakkan turun ke dunia, kemudian Allah seru untuk kita pulang semula ke syurga. Bila seru nak pulang ke syurga ni, Allahu Akbar, perjalanan kita daripada alam arwah, alam ruh, pindah ke alam zuriat, pindah ke alam rahim. Sekarang kita berada di alam dunia. Antara tempat hentian kita adalah di dunia ini, di mana tempat kita nak jalan pun berjalanlah, dan akhirnya kita kena pergi ke tempat yang kelima, yaitu alam barzakh. Sehingga seterusnya kita pergi kepada alam yang keenam, yaitu alam mahsyar, sehinggalah alam yang terakhir, yaitu alam akhirah. Di sana akan dapat lihat siapa yang berjaya pulang semula ke tempat asal, dan ramai pula yang tak jumpa jalan pulang. Kenapa? Sebab dia salah ikut. Sebab dia salah ikut ketika mana di atas dunia dia tidak mengikut Al-Quranul Karim, menyebabkan dia tidak temui jalan pulang. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi apa beza yang mana Allah Ta'ala beritahu kepada malaikat, beza manusia yang lain. Manusia Allah Ta'ala ciptakan punyai akal, dan Allah Ta'ala ciptakan punyai nafsu. Manusia ni dia ada akal dan dia ada nafsu. Ada makhluk Allah yang mana yang punyai akal, tidak punyai nafsu. Akal dia ada, nafsunya tiada. Siapa? Para malaikat. Mereka ni ada akal dan mereka tidak punyai nafsu. Sebab tu malaikat dia tak makan, malaikat dia tak minum, malaikat dia tak tidur, malaikat dia tak berkahwin. Itu malaikat. Adapun manusia lain. Dan ada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah tetapi tidak punyai akal. Seperti mereka ini, mereka adalah binatang, haiwan, yang mana mereka mempunyai nafsu tetapi tidak punyai akal. Sebab tu binatang dia makan, binatang dia minum, binatang dia tidur, binatang dia mengawan. Ini yang mana sebab dia punyai nafsu tetapi dia tidak punyai akal. Dia tidak punyai akal. Sebab tu binatang ni kalau kita sembelih depan kawan dia, sembelih apa kawan dia depan dia pun dia buat tak tahu je. Sebab apa? Sebab dia tak ada akal. Dia tak boleh fikir. Selepas ni turn dia pula, dia tak boleh fikir. Kalau kata dia boleh fikir, Allahu Akbar, tu binatang. Jadi Allah Ta'ala bekalkan kepada kita di atas dunia ni akal. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala bekalkan kepada kita juga berada di atas dunia ini ialah rezeki. Si fulan bin si fulan rezeki dia banyak ni, si fulan bin si fulan rezeki dia banyak ni. Selama mana ada rezeki, selama mana dia tak akan mati. Walaupun jatuh ke lubang sekalipun, walaupun dia putus perut sekalipun, tetapi rezeki dia makan di atas dunia dia belum habis, maka dia tidak akan mati. Jadi rezeki kita ni terhad Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kepada kita. Rezeki kita masing-masing, tuan-tuan. Jangan kadang-kadang orang sebut kata apa, takut nak kahwin, sebab kalau kahwin nanti nak bagi makan apa. Isteri kita datang kepada kita sikit pun tak ganggu rezeki kita.
Bila kita kahwin, isteri kita itu dia datang dengan rezeki dia. Allah dah tulis dah rezeki dia. Cuma rezeki dia itu Allah Ta'ala datangkan melalui suami. Nah, tu kena ingat. Nah, Allah datangkan rezeki seorang isteri itu melalui suami. Sebab tu kalau kita ni, kita sebagai seorang suami, semasa kita duduk seorang-seorang, okey, pendapatan kita banyak ni. Bila kita kahwin, alhamdulillah, rezeki kita nampak banyak. Dapat anak seorang, maka kita nampak lagi banyak. Dapat anak 2 orang, lagi banyak. 3 orang, lagi banyak. 10 orang, lagi banyak. Kita kena ingat, rezeki yang kita itu hanya kita miliki, yang disebut sebagai ar-rizqul mamluk. Rezeki yang mana yang kita miliki, bukan semua masuk mulut kita. Nah, bukan semua masuk mulut kita. Dia akan masuk sikit mulut anak kita. Dia akan masuk juga mulut isteri kita. Dia akan masuk juga mulut mereka yang mana yang di bawah tanggungjawab kita. Oleh itu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang tu seorang tu dia rasa rezeki dia ni tak cukup. Tak cukup tu bukan sebab apa? Sebab rezeki dia tak berkat. Rezeki dia tak berkat. Antaranya sebab tak berkat, sebab dia tidak menguruskan rezeki itu dengan baik. Macam mana yang dikatakan tidak menguruskan rezeki itu dengan baik? Dia tidak menguruskan rezeki itu, dia tak beri kepada mereka yang mana yang wajib nafkah atas dia. Alasan dia, ya, isteri aku pun kerja, dia ada duit, itu duit dia. Kita sebagai seorang suami, kita kena beri kepada isteri kita itu, sebab itu nafkah wajib atas kita. Kita ada anak, kita kena beri kepada anak kita. Kita ada ibu, kita ada ayah, kita beri kepada mereka. InsyaAllah, kalau kita menguruskan rezeki itu dengan baik, kita akan dapat merasai, Masya Allah, Allah Ta'ala akan luaskan lagi rezeki kita. Luaskan lagi laluan, jalan rezeki kita. Di sebalik apa yang Allah Ta'ala telah anugerahkan kepada kita, kita telah menguruskan rezeki itu dengan baik. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, itu 3. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan yang keempat kepada kita, bekalan semasa kita berada di atas dunia, ialah tenaga kita. Kekuatan kita, tenaga kita, riang kita. Macam mana tenaga kita? Maka tenaga kita itu kita guna untuk apa? Ingat daripada 4 perkara tadi. Yang pertama, usia. Yang kedua, akal. Yang ketiga, rezeki. Dan yang keempat ialah tenaga kita. Dan semua perkara ini kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mana kita berada di alam mahsyar nanti. Ketika di mahsyar, apa yang pernah disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang riwayatkan daripada an Abi Barzata Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadam al-'abdi yawm al-qiyamati hatta yas'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima 'amila fihi wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Baginda Rasulullah berkata, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum berganjak lagi kedua kaki seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti, tak akan berganjak kaki kita semua. Daripada umurnya ke mana kita telah habiskan. Tempoh Allah beri kepada kita 40 tahun.
Tempoh Allah Ta'ala beri kepada kita 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Tempoh itu tuan-tuan kita habiskan ke mana? Semua ni kita nak kena jawab di hadapan Allah masing-masing. Yang ada di hadapan saya pada malam ini, yang berada dalam masjid, ataupun yang tak datang masjid, ataupun di mana-mana, semua kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tempoh usia yang Allah telah bekalkan kepada kita. Fima afna, kita telah habiskan. Muhasabah diri kita masing-masing tuan-tuan. Sementara sisa usia kita masih ada, kemungkinan semasa muda kita dulu kita gunakan usia itu kepada perkara-perkara lara, perkara-perkara lalai kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kita banyak melakukan dosa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ni anak Adam. Kullu ibn Adam khatta'un. Tiap-tiap anak Adam kita melakukan salah. Semua kita pernah melakukan salah, semua kita pernah melakukan dosa. Kita bukan nabi. Wa khairul khatta'in, sebaik-baik dan sebaik-baik orang yang mana yang melakukan dosa itu at-tawwabun, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kena sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jemu, jangan bosan daripada kita memohon ampun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita takut kalau kita abaikan dengan dosa-dosa kita pejam mata macam tu saja, kita takut kita disoal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita takut kita tergolong dalam golongan yang celaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang lain, orang celaka ini dia ada tanda-tanda dia. Alamatis syaqawati arba'atun, kata Nabi. Tanda-tanda kecelakaan seseorang itu dia ada 4 tanda. Ni nak tahu celaka ke tak celaka, kalau ada 4 tanda ini, dia adalah golongan yang celaka yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Yang pertama, nisyaniz dzunubil madiyah wa hiya 'indallahi mahfuzatan. Nisyaniz dzunubil madiyah, melupakan dosa-dosanya yang telah lalu. Kita lupa dosa kita yang banyak ketika usia kita belasan tahun, ketika usia kita remaja, ketika mana usia kita ini budak-budak dulu, lepas pada kita baligh, banyak dosa kita mendedahkan aurat, dosa itu, dosa ini, dosa dengan ayah kita, dosa dengan ibu kita, Masya Allah. Kalau kita lupa dosa itu, wahiyya indallahi, sedangkan dosa itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala mahfuzatun, sentiasa terpelihara. Dosa yang kita telah lakukan, tuan-tuan, tanya diri kita masing-masing, sejauh mana kita telah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun kita hanya tahu buat tetapi tak reti nak taubat. Ini satu. Yang kedua, kata Rasulullah, antara tanda-tanda orang yang celaka lagi ialah wa zikrul hasanatil madiyah, menyebut-nyebutkan akan kebajikannya yang telah lalu. Wa huwa la yadri, dan dia tak tahu, aku bilat amruddat, sama ada kebajikan yang dia buat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buat kebajikan, kita wakaf, kita infak, kita sedekah, kita melakukan kebaikan. Pada mungkin tanah masjid ni aku wakaf lah, kipah ini aku wakaf, kapek ini aku wakaf, duk berbangga, duk cerita kepada orang bahawa kita itu kita hasanah, kebajikannya yang telah lalu.
wa hiya 'indallahi, sedangkan di sisi Allah mahfuzatun, sentiasa sedangkan di sisi amruddat, sama ada kebajikan itu diterima atau tolak dia tak tahu. Nah, dia wakaf tanah ni duk ada 80 tahun, ada apa ni 50 tahun lah dia sebut itu. Nah, na'udzubillah min zalik. Dua. Yang ketiga kata Rasulullah, tanda-tanda orang yang celaka, wan nazaru ila man fawqahu fid dunya, dia suka membanding-bandingkan dengan orang yang lebih tinggi daripadanya dalam urusan-urusan ataupun hal-hal keduniaan. Dalam bab dunia dia suka banding dengan orang yang lebih tinggi. Dia rasa malu dia pakai kereta kecil, jiran aku pakai kereta besar. Dia rasa malu, dia rasa tak selesa melihat bagaimana kemajuan kawan-kawan dia. Tetapi yang keempat kata Rasulullah, tanda orang yang celaka, wan nazaru ila man dunahu fid din, membanding-bandingkan dengan orang yang lebih rendah daripadanya dalam urusan-urusan agama. Hal-hal dunia dia banding orang yang lebih tinggi daripada dia. Kawan kereta besar, dia pun nak kereta besar. Kawan rumah besar, dia pun nak rumah besar. Tetapi dalam hal agama daripadanya dalam hal. Bila kita ajak dia jomlah solat berjemaah, apa jawapannya? Aku pergi juga seminggu sekali hari Jumaat, solat Jumaat. Jiran sebelah aku tu bukan setakat seminggu sekali, kita tengok bagaimana tinggi daripada dia. Jangan kata tak apalah dia ustaz, tak apalah. Nah, ini yang kita takut menjadi golongan-golongan yang celaka. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ini tanda-tanda orang yang celaka yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semasa kita duduk di atas dunia, ke mana kita habiskan usia kita? Mungkin masa muda kita banyak melakukan dosa dengan Allah. Masa muda kita ini banyak kita melakukan maksiat. Masa muda kita banyak melakukan benda-benda yang lalai, benda-benda yang lara. Sekarang usia yang masih ada, kita tak tahu bila kita nak mati. Tarikh kematian kita sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita tak tahu bila kita nak mati. Oleh itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di sisa usia yang masih ada ini, banyakkanlah kita bertaubat. Di sisa usia kita yang masih ada ini, banyakkan kita perbetulkan semula salah silap dan kesilapan kita. Semoga insya-Allah kita akan menjadi golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu yang pertama. Ingat, usia kita bukan berlalu begitu saja. Saya sedih kadang-kadang untuk jumpa dengan orang tua-tua di rumah welfare, yang dibuang oleh anak-anak mereka. Kita ni tuan-tuan duduk di dunia akhir zaman, ya Allahu Akbar. Kadang-kadang mak ayah kita berbangga, mak ayah berbangga dengan kebolehan anak-anak, tetapi tidak beri pendidikan agama. Akhirnya anak-anak itu akan menjadi rosak, sampai buang ibu bapa dan sebagainya. Kesian kita tengok di rumah welfare kadang orang tua-tua. Kadang-kadang kita tengok kok kampung, Allahu Akbar, orang tua-tua yang tidak menuntut ilmu.
Kita tengok kok kampung orang tua-tua yang mana yang masih lagi mampu untuk datang ke masjid solat berjemaah, mereka tidak berbuat demikian. Yang mana yang sangat kita takut, mereka tidak perbetulkan apa yang mana yang mereka berada pada hari ini. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, itu yang pertama yang Allah Ta'ala akan tanya kita. Allah telah bekalkan usia kepada kita, dan Allah akan tanya sejauh mana kita menggunakan usia itu. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an ilmihi fima amila fihi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan tanya tentang ilmunya untuk apa ia melakukan. Bagian ulama menyebut Allah Ta'ala telah membekalkan kepada kita akal. Ilmu apa yang kita belajar? Apakah kita manfaatkan akal itu untuk kita ini belajar untuk mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita ni lepas ke tak lepas lagi tuan-tuan fardu ain? Tanya diri kita masing-masing. Kita lepas ke tak lagi fardu ain? 3 ilmu fardu ain yang wajib kita pelajari. Yang pertama, ilmu tauhid, itu disebut sebagai iman. Yang kedua, ilmu fiqh yang disebut sebagai Islam. Yang ketiga iaitu ilmu tasawuf, iaitu disebut sebagai ihsan. Islam, iman, ihsan, tiga ilmu ni kita kena belajar. Dalam hadis Jibril, hadis yang panjang, ketika mana Jibril datang bertanya kepada Rasulullah, akhbirni anil Islam, ceritakan kepadaku tentang Islam. Yang kedua, akhbirni anil iman, ceritakan kepadaku tentang iman. Yang ketiga, akhbirni anil ihsan, ceritakan kepadaku tentang ihsan. Islam, iman, ihsan. Itulah Islam itu fiqh, iman itu tauhid, ihsan itu iaitu ilmu tasawuf yang wajib kita pelajari sekadar fardu ain. Kita belajar ke tak belajar lagi tuan-tuan mengenali Allah? Kalau belum kita belajar, ini Allah Ta'ala akan tanya kita di hari akhirat kelak nanti. Fardu ain kita tak lepas, fardu ain kita tak selesai. Ni fardu ain yang atas kita wajib kena jawab tuan-tuan. Bila sebut kata fardu lagi tak selesai, lagi tu kita menanggung. Contoh saya ambil fardu isyak, solat fardu isyak, solat fardu maghrib, kita dah semua selesai dah fardu maghrib, selesai dah solat fardu maghrib. Bila selesai fardu maghrib, lepas dah lagi kita tentang kefarduan tu dah selesai. Isyak boleh tak lagi kita salat? Belum boleh. Kecuali orang musafir, jamak. Adapun kita yang bermukim, boleh tak lagi kita nak salat fardu isyak? Tak boleh salat lagi. Sebab apa? Kefarduan tu belum tiba. Masuk saja waktu isyak. Kau apa masuk waktu isyak? 8 apa? 8 34 36 8.36 masuk waktu isyak. Bila pukul 8 jam 8.36 maka kefarduan tu kena atas kita, baru boleh kita solat fardu isyak. Ketika mana masuknya fardu isyak, maka kita kena solat. Faham? Selagi mana kita tak solat sehingga tetap kena di atas kita, kita belum selesai fardu. Begitulah menuntut ilmu, mengaji ilmu tauhid, wajib kita pelajari. Selama mana kita tak menuntut ilmu tauhid, selama itulah kita tak terlepas lagi. Ini Allah Ta'ala akan tanya kepada kita. Begitulah ilmu fiqh, begitulah ilmu tasawuf. Dan setelah kita belajar, sejauh mana kita telah amalkan. Hari ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, orang lebih suka menuntut ilmu berkaitan dunia, benda-benda yang sekadar digunakan di atas dunia, dan dia tidak pelajari ilmu yang mana yang nak digunakan untuk amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bawa kepada akhirat.
Ini yang banyak, yang mana yang berlaku dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Kita kena ingat, jangan kita menjadi golongan yang songsang. Faham? Golongan yang mana yang benar, macam mana? Kita kena ingat, kita duduk di atas dunia ni untuk apa? Untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dalam masa kita manusia, kita duduk di utamakan ibadat, cari makan sampingan. Itu adalah normal. Golongan yang songsang macam mana? Utamakan cari makan, ibadat sekadar sampingan. Tengok malam ni tiba-tiba datang kuliah maghrib. Ni tak berlaku lah kat sini, berlaku kat tempat lain. Tiba-tiba datang solat maghrib, datang kuliah maghrib pada malam ni. Pak Long, hari ni datang maghrib Pak Long? Ya, kebetulan hari ni free. Kebetulan hari ni tak ke mana, tu datang kuliah maghrib. Kebetulan hari ni free, tu yang datang solat berjemaah maghrib. Kebetulan free, baru kita buat kerja agama. Ini tak betul. Kita kena utamakan amal ibadat itu yang utama. Terengganu alhamdulillah sama dengan kami di Kedah. Kita cuti pada hari Jumaat Sabtu. Sebahagian kawan-kawan kita yang mana yang cuti hari Sabtu Ahad, kadang-kadang yang tanya kepada kita macam mana Ustaz, kami nak solat Jumaat pun susah, nak jemaah solat Jumaat pun bos tak bagi keluar. Pasal apa? Kenapa ini tempat saya cari makan? Kenapa? Biar Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kerja kilang ke, kalau kita kerja apa ke, pasti kita itu tidak terhalang untuk kita lakukan amal ibadat. Kalau kerja kita sampai solat Jumaat pun tak boleh. Kalau kita mengutamakan urusan kerja-kerja dunia, dalam masa yang sama kita abaikan iaitu kerja-kerja sebenar, iaitu ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Yang ketiga, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ingat, rezeki yang datang kepada kita itu satu ujian. Rezeki yang datang kepada kita itu satu ujian. Allah nak tengok kita sedang dia belum selesai melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ni kita kena ingat tuan-tuan, rezeki kita Allah akan tanya daripada mana kita dapat dan ke mana kita telah agihkan rezeki-rezeki itu, ke mana kita telah guna rezeki itu. Semua Allah Ta'ala akan tanya. Bagi orang yang mati meninggalkan harta yang banyak, peninggalan yang banyak, ini antara orang yang paling banyak menyesal. Setiap
inci, setiap hun, apa yang dia tinggal harta pusaka yang bakal diwarisi oleh keluarganya, semuanya itu dia akan dipertanggungjawabkan. Ketika di barzah pun akan ditanya daripada mana sumber rezeki yang kamu dapat dan ke mana kamu telah habiskan. Dan yang terakhir Allah Ta'ala akan tanya wa an jismihi fima ablah, iaitu yang terakhir akan ditanya tentang tubuh badannya untuk apa dibinasakan, yakni untuk apa digunakan. Tenaga yang Allah beri kepada kita, kita gunakan tenaga tu ke mana? Kita guna tenaga tu ke arah mana? Apakah kita menggunakan tenaga itu untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 4 perkara ini yang mana yang Allah Ta'ala akan tanya kita ketika mana kita berada di mahsyar nanti. Oleh itu jangan kita menyesal pada ketika itu. Sekarang ni masih ada waktu, masih ada masa untuk kita perbetulkan persiapan untuk kita jawab di hadapan Allah. Sila bersiap betul-betul. Jangan kita ini ketika mana masa kita mati baru kita nak fikir, masa tu baru kita nak buat, baru kita nak menyesal pada ketika itu, tak ada guna. Ya, umur kita, yang kedua ilmu kita, yang ketiga rezeki kita, yang keempatnya badan kita. Ini semua yang akan disoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan kena. Saya kena, tuan-tuan pun kena. Buatlah persiapan untuk kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cukup sekarang tu untuk tazkirah pada malam ini. Saya mohon maaf salah silap dan sebagainya, terutama bahasa saya tak pandai bertutur dalam bahasa Terengganu. Saya orang Kedah. Kedah pula lebih Kedah pekat betul. Bila Kedah pekat memang nak tukar bahasa Kedah ni berat. Jadi insya-Allah saya mohon maaf, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah di lain masa. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimin muslimat wal mu'minin rahmatullahi. Allahumma ftahna fathul arifin kama fatahta ala anbiya'ika wa awliya'ika al-mutakhirin. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqad ala ta'atik wa tawahhadan ala da'watik wa tahadan ala nusrati syari'atik. فوسق اللهم رابطتها فوسق اللهم رابطتها فوسق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها ابنك الذي لا يخبو واشرف صدر فيض الإيمان بك وجمعتك عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شريعتك في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين.